Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sadaqallahul azim wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana subuh yang berbahagia ni, Ahad, tanggal 19 Julai 2020, dapat kita bersama-sama di apa nama tak? Laman Adilia. Ha? Laman Adilia. Laman Adilia. Macam Akasia TV3 nama. Laman Adilia untuk sama-sama kita bersilaturahim dan dapat kita kuliah subuh pada pagi ni, solat subuh secara berjemaah, dan mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejuk tempat ni. Saya 2 kali pergi tandas. Sampai tak duduk sejam ni, tandas 2 kali dah. Kan? Tak ada kipas pun. Saya teringat dulu masa pergi ceramah di Genting ke Cameron. Atas pada Gombak tu Genting ke Cameron? Genting Highland dekat Masjid apa? Yayasan Muhammad Noh. Apa ke kat atas tu. Saya sampai, saya tengok kipas ada, dia pun tak buka. Saya kata, pasal apa dia pun tak buka kipas? Kedekut elektrik kot. Rupa-rupa dah duduk setengah jam baru tahu kenapa dia tak buka kipas. Dah duduk setengah jam baru tahu kenapa aircon ada tapi tak buka. Kalau buka aircon beku dalam, sejuk yang amat. Sini pun lebih kurang kan, boleh tahan sejuk dah. Tak ada siapa pergi mandi subuh-subuh ni situ. Ikutlah bunyi tu memang manggil-manggil tu kan. Ni kali pertama saya sampai ke Janda Baik. Mana tahu kau boleh datang Janda Baik, bawa balik Janda Baik. Tu lagu ultimate. Mana mai lagu teringat. Subhanallah, lama tak ceramah. Selepas PKP, sepanjang PKP ni kali kedua ceramah depan orang. Online banyak kali lah. Depan orang ni kali kedua. Lama tak ceramah. Ni kalau bunyi bergetar-getar sikit tu, bukan gugup tapi sejuk. Dan sejuk pagi, sejuk. Saya bila sebut motor, naik motor apa? Pelbagai. Ha? Pelbagai. Pelbagai. Jenama Yamaha. Bukan ikut. Daripada Jabatan Kerja Raya. Saya pernah ceramah sekali di surau dia tu. Kementerian Kerja Raya. Saya kat kementerian ke dekat ni? Betul, kementerian. Kementerian yang saya ceramah tu. Oh, ada tengok ah? Oh, follower. Pernah pergi sekali tu kuliah Zuhur kan di situ. Jadi bila sebut tentang seronok naik motor, saya hari tu bulan 10 tahun lepas accident. Oh, subhanallah kan. Naik motor kan dekat Bukit Subang. Jalan-jalan balik ceramah di satu tempat di office tu. Sampai dekat simpang ada kereta tu keluar mengejut. Keluar mengejut. Kita hujan renyai-renyai. Kita masa tu keluar simpang, tak ada lah laju dalam 1.4 macam tu kan. Keluar simpang. Tiba-tiba dia keluar mengejut, kita tarik brek. Memang macam tu lah dia bagi. Jatuh, rasa biasa je lah. Tu kita tanya dekat orang yang keluar simpang tu. Kita kata dekat dia, awak tak nampak ke saya dekat sini? Dia kata, saya dah tengok kiri kanan. Dia kata, saya tengok ke belah sana tak ada apa pun, saya keluar lah. Saya dalam hati kata, hang tengok belah sana memang tak ada apa, aku belah sini. Lalah kali berlanggar. Dia tolong angkat motor, dia tengok, dia kata tak ada apa, kita pun rasa tak ada apa. Balik-balik ke rumah, tengok lutut berlubang. Adalah dalam tu besar tu. Boleh buah getah sebiji dalam berlubang. Lepas tu daripada tempat accident balik ke rumah,
naik motor seorang-seorang, naik motor cari jalan balik, telefon pecah, Waze tak boleh buka dah. Jalan seorang-seorang musik. Saya berhenti dekat Petronas. Nak tanya orang kat mana jalan nak balik ke Setia Alam. Tanya ke orang. Orang tengok lain macam. Orang tengok je. Lepas tu sampai lagi dekat tepi jalan, pergi tanya orang. Orang tengok biasa je. Tak ada pun seorang yang tanya. Accident ke? Tak ada orang tanya. Dia bagi tahu jalan macam tu je. Sampai, ni pendek cerita lah, kalau panjang lagi. Sampai ke rumah, kita pun fikir, apa pasal tak ada orang pelik tengok aku seluar koyak, keluar seluar rabak sana rabak sini, pasal apa tak ada orang pelik tengok? Tak ada orang tanya accident ke, tak ada. Tak ada orang pelik. Rupa-rupa sampai ke rumah fikir balik, patutlah orang tak pelik. Sebab zaman sekarang seluar koyak tu trend. Kan? Dia ingat saya ni budak-budak rock kot. Kan, seluar koyak, seluar situ koyak. Tapi koyak pun orang seluar jean, kita seluar slack. Koyak. Dia ingat benda biasa, rupa-rupanya trend zaman sekarang. Tapi itulah kenangan accident motor. Biar abang-abang berhati-hati di jalan raya, anda mampu mengubahnya. Kan, mudah-mudahan ni macam-macam jenis motor dan ni semua laju-laju ni. Ni jenis semua jenis bawa tunduk ni. Ni tak ada yang kat kepala bawa ni. Daripada KL. Daripada KL ke Janda Baik. Hebat. Jauh tak? Berapa jam? Sejam tak? Sejam lebih kurang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Azrin, atau lebih dikenal sebagai Dai Azrin. Musim keempat 2016. Masih bujang 4 kotak. Pergi ke mana-mana pun bawa borang. Kan? Jadi bila sebut tentang berjalan ke mana-mana ni, memang atas dunia ni mana ada orang yang tak suka berjalan. Mana ada orang tak suka berjalan. Dia jenis kalau ada masa lapang je, ada masa free je, berjalan. Ada masa terluang je, ada masa lapang saja, pergi ke mana-mana sebab seronok. Kalau di sini ada abang-abang, ada kakak-kakak yang stres, yang jenis kerja serabut fikiran, rasa tak tenang, pergi berjalan. Dia kalau kita ni tak tenang hidup, dia ada 3 benda buat, confirm akan tenang. Nombor 1, kalau tak tenang hidup, pergi makan. Sebab tu kalau orang yang badan dia sihat-sihat tu tanya dia, abang ni mesti banyak masalah. Sebab bila stres makan. Jawapan dia betul. Bila stres makan, dia hilang stres. Yang kedua, bila stres, pergi jalan-jalan. Tak payah ambil benda yang mahal-mahal. Jalan pergi ke jauh-jauh, tak payah. Setakat pergi pusing-pusing, kita punya kawasan perumahan, pergi depan sikit, belakang sikit, pergi sana sikit, jauh sikit, tu pun jadi dah. Sebab bila mana pergi berjalan, dia akan jadi tenang. Dan yang ketiga, kalau stres, tidur. Sebab ada orang tanya, dia kata, Ustaz, macam mana saya ni kalau mengantuk, apa ubat mengantuk dia? Dia tanya apa ubat mengantuk. Ubat mengantuk jawapan dia tidur. Bila tidur, bangun-bangun confirm tak mengantuk dah. Tapi kita bila mana stres, kita tak nak tidur. Kita macam-macam lagi kita tambah kerja dalam hidup. Tapi ambil masa untuk tenang. Salah satunya yang tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah buat badar ni, yakni berjalan. Anak tinggal di rumah ke bawa ke? Tinggal. Bola lambok belakang tak muat nak? Tak muat no? Kan? Kau ada bawa sekali kan? Dia jenis bila pergi berjalan, dia akan rasa tenang. Tapi dalam jalan ada agak benda yang patut kita tengok. Ramai orangnya hanya berjalan tapi tak ambil peluang untuk lihat apa kebesaran yang Allah tunjuk pada dia. Hari ni kita sampai di sini tengok macam-macam benda, pokok banyak, air banyak. Berapa ramai orang yang tergolong dalam orang yang disebut sebagai ulul albab, manusia yang berfikir akan kebesaran Allah. Bila tengok sesuatu, dia nampak satu benda, berfikir. Sebab tu nanti bila mana balik sahaja kita ke tempat masing-masing, balik sahaja kita ke kawasan perumahan masing-masing, balik berjumpa dengan keluarga, satu benda kita nak pesan, setelah kita keluar daripada rumah kita, kita balik, tolonglah muhasabah. Apa benda yang aku bawa semasa keluar dan apa benda yang aku bawa balik semasa aku balik ke rumah. Jadi itu kita nak sebut pada pagi ni. Itu kita nak sebut. Pagi ni saya nak ajak supaya kita tengok ada satu pesan daripada seorang hakim. Seorang hakim ni dia pesan. Dia kata bila mana kamu duduk di satu tempat, kamu melihat manusia sedang sibuk melakukan 6 perkara.
maka kamu sibukkanlah diri kamu melakukan 6 perkara yang lebih penting. Bila orang tanya kepada hakim tersebut, apa benda yang 6 orang selalu buat? Dan apakah 6 benda yang lebih penting untuk kami buat? Bila mana kami tengok orang duk buat 6 benda. Saya cakap utara boleh no? Bukan utara sangat pun. Ada sikit-sikit yang utara-utara dia. Ya, kita baru 3 tahun duduk Selangor, tapi hilang dah lorak utara. Tapi ada sikit-sikit lagi. Ada orang utara sini? Oh, tak mengaku. Lepas tu saya jumpa orang. Abang duduk mana? Oi, saya dah lama dah KL. Asal mana? Oh, asal saya Pulau Pinang. Oh. Tapi bila dia bercakap langsung tak ada lorak utara. Saya kata hebat dah. Macam mana dia sembunyikan. Hebat. Orang, dia kalau orang Kelantan, dia main, dia cakap, kadang-kadang hilang kat bunyi Kelantan lah. Tapi kalau jumpa geng, dia akan datang balik. Tapi kalau orang utara, payah nak buat. Kadang-kadang bukan orang hasut dia, dia hanya hasut orang. Orang KL pula cakap utara. Oh, orang mana? Orang KL. Mana boleh orang KL cakap duduk KL? Dia mesti KL. Dia tak boleh KL. Orang mana? KL. Oh, memang lahir KL. Oh, lahir KL. Mana boleh. Dia kalau KL mesti KL punya. KL. Oh, betul. Kan? Tapi dia kata apa benda 6 perkara tadi. Hari ni kita tengok sama-sama. Kalau kena dekat diri sendiri, maknanya kita kena ubah. Kalau tak kena, maknanya bagi tahu orang sebelah, kena kat hang kena ubah. Tapi kita tengok, rasa-rasa memang 6 kita ada. Hakim ni sebut, yang pertama, bila mana kamu duduk di satu tempat, kamu melihat orang lain sedang sibuk memperbanyakkan amal, maka kamu sibukkanlah diri kamu menyempurnakan amal. Orang duk buat banyak amal. Semayang subuh, daripada subuh sampai ke isyak tiap-tiap hari buat. Semayang sunat daripada pagi sampai ke nak tidur balik, sampai bangun tengah malam dia buat. Oi, tadi bangun, saya bangun pukul 3 pagi tadi. Tengok Arsenal lawan Manchester City, menang Arsenal. Siapa hak sokong Manchester City, bersabar jelah. Kan? Bersabar jelah. Tahun ni bagilah kita pula, kan? Tak mana faham. Baik, okey. Dia daripada pagi sampai nak tidur balik, sunat dia buat. Kalau puasa sunat, Isnin Khamis tu mana pernah tinggal. Kalau puasa Ramadan, 30 hari bulan Ramadan, mana pernah tinggal. Benda-benda baik ni semua buat ni. Quran, solat, sedekah, buat benda baik, semua buat bagus. Tapi, berapa ramai orang yang dia banyak buat amal, dia terfikir macam mana nak menyempurnakan amal. Sebab kita hari ni sembahyang banyak. Tapi berapa ramai yang menyempurnakan sembahyang dah? Berapa ramai yang pernah cek, adakah sembahyang aku 40 tahun aku buat sempurna atau tidak? Adakah aku sembahyang ni tunggang-tunggi 5 waktu sehari semalam, adakah elok ataupun tidak? Adakah hanya sembahyang sekadar sembahyang? Adakah sembahyang hanya ikut orang? Tapi sembahyang tu betul-betul kita buat. Ada pernah orang tanya, dia kata, macam mana kita ni nak dapat solat yang sempurna? Adakah bermula daripada takbir kita hak bagi tadi, Allahu Akbar pagi tadi, hak takbir itu bermula situ? Bukan. Sebenarnya bila mana nak dapatkan solat hak sempurna, bagus, rasa khusyuk, senang dapat, dia bermula daripada wuduk. Berapa ramai yang ambil wuduk, kadang-kadang wuduknya pun dah main-main. Dia ambil wuduk membazir satu hal, tak sempurna satu hal. Nabi ajar pada kita, bila basuh muka, jangan tampar muka. Berapa ramai yang ambil wuduk basuh muka, dia tampar muka, pup. Tu iklan dashing. Berapa ramai yang tampar, padahal dia tak dah betul-betul bubur campur elok-elok. Ulama ajar pada kita, sambil basuh tu, detikkan dalam hati satu doa. Basuh aja muka, ya Allah, kau berilah sinar pada wajahku, ya Allah, seperti mana orang yang kau sayang, ya Allah. Janganlah kau gelapkan wajahku seperti mana musuhmu, ya Allah. Detikkan dalam hati. Bila basuh tangan, ya Allah, banyak buat dosa tangan ni. Tangan ni lah hak curi barang orang. Tangan ni lah hak petik rambutan sebelah rumah orang. Tangan ni lah hak pegang benda-benda tak elok. Sambil basuh, sambil dia sebut dalam hati, detik dalam hati. Basuh kepala, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Tu doa Nabi baca kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Basuh telinga, ya Allah, telinga ni banyak dengar benda maksiat, ya Allah. Ya Allah, telinga ni banyak dengar benda tak elok. Basuh kaki, ya Allah, kaki ni banyak pergi ke tempat maksiat, kaki ni banyak pergi ke tempat tak elok. Sambil basuh, sambil detik. Baru bila masuk dalam sembahyang jadi rasa sempurna.
Berapa ramai yang nak masuk dalam sembahyang, masih lagi dia tu tak dapat sifat orang yang nak sembahyang. Nak sembahyang tapi sembang lagi hal dunia. Nak sembahyang tapi masih lagi ada fikiran selain daripada benda-benda ibadat. Bila mana dia masuk, macam-macam benda dia fikir. Sebab tu dia ajar pada kita, bila mana nak masuk dalam solat, selesaikan dahulu apa benda yang kita nak selesaikan. Kalau dulu kita belajar bab sembahyang, tok guru ajar, dia kata kalau nak sembahyang ada air atas meja, pi tutup dulu air tu. Sebab takut-takut masa sembahyang teringat. Sembahyang teringat, oh air atas meja tak tutup, kucing minum dah. Oh air atas meja tak tutup, ada orang minum dah. Dia teringat. Tambah kat belakang, tekan nasi, lepas tu pergi sembahyang. Bunyi tudung ketak bunyi. Agak-agak khusyuk sembahyang. Tak khusyuk. Dia fikir tiga, nasi tu tengah mendidih ke, anak aku main tudung ke, tak pun kucing tengah buka tudung. Tiga tu dia fikir, mana mai? Tak ada. Tambah yang jenis suka sikit perut lagi. Pilah buang dulu, lepas tu dah selesai, pergi sembahyang. Ini tak, dia pergi tahan dalam tu, yang muka berkerut lain macam. Tahan je masa khusyuk, tak dapat apa, tak dapat. Selesaikan dulu apa yang nak buat sebelum sembahyang. Nak jaga tu. Sebab tu berapa ramai orang yang dia sembahyang hanya sekadar sembahyang. Bila mana dia selesai sahaja sembahyang, no. Masuk sembahyang kena cela, keluar sembahyang kena cela. Nak masuk sembahyang, Allahu Akbar, kata takbir, malaikat kata hang pembohong. Malaikat kata you are liar. You pembohong. Pasal apa malaikat kata aku pembohong? Rupa-rupanya malaikat kata hang di mulut dengan di hati tak sama. Di mulut dengan hati tak sama. Mana tahu? Oi, Allah itu tahu apa yang zahir, apa yang tersembunyi. Di mulut dan di hati tak sama. Apa maksud? Di mulut Allahu Akbar, di mulut lillahi ta'ala. Tapi dalam hati ada benda lain. Semayang kerana manusia, linnas. Semayang kerana nak tunjuk pada orang. Bila orang ramai, oi, bukan main semayang punya khusyuk. Bila orang ramai, tuan pengurusi kata, malam ni kita ada buat makan-makan kat masjid. Semua satu qaryah datang. Pagi petang kita ada buat baca Yasin dekat kita punya ofis. Semua orang datang. Agak-agak kita waktu semayang orang tengah ramai, beza tak dengan kita semayang sorang-sorang? Tobat beza. Semayang sorang-sorang kadang-kadang kemplekat saja. Tu. Kemplekat saja. Sah tak? Sah. Tapi adab tak ada. Tapi kalau semayang dengan orang, bukan main. Segak sungguh. Ni celok ni, penuh mata ni. Orang tak tahu mana satu mata hitam, mana satu mata putih. Semua hitam. Tu hebat. Kalau main dengan orang serban, lilit, ukuk pakai pembaris. Nak bagi center 3cm, 3cm dengan kening. Kalau jumpa orang tu baju, gosok elok. Tapi bila semayang di rumah, mana jumpa baju lah. Ambil dalam bakul, pakai. Habis-habis semayang baru perasan kat bawah dia tik kucing. Dia macam tu. Bezanya dengan orang bila semayang seorang, bila semayang ramai-ramai, beza. Sebab tu kata tadi, masuk kena cela sebab di mulut dan di hati tak sama. Keluar pada semayang pun kena cela. Sebab apa? Sebab ramai orang yang dia dah masuk cantik, bila keluar daripada semayang, dia tanya kat orang, hang semayang dia khusyuk tak? Dia pergi tanya orang sebelah, hang semayang dia khusyuk tak? Kawan kata, aku jarang dapat khusyuk. Lepas tu dia boleh cerita kat orang, hang lah tak nak tanya kat aku. Aku semayang, aku 40 tahun, semua khusyuk. Macam tu, semua khusyuk. Dia kata, aku semua khusyuk, aku tak pernah tak khusyuk. Kawan ni bila, pipe terbuka, membazir, tu pipe terbuka. Dia terbuka sendiri ke apa? Bayar tu terbuka sendiri tu. Kan? Ada juon ke apa? Okey, balik pada tadi. Bila mana kita dengar kawan kita sembahyang khusyuk, agak-agak kita nak tanya tak macam mana rasa khusyuk? Memang kita nak, sebab kita nak tahu macam mana rasa khusyuk. Kita pun tanya kat kawan tu, cuba hang cerita sikit khusyuk tu macam mana kalau dapat, aku teringin nak tahu. Dia pun kata, khusyuk tu lebih kurang macam ni lah, nak senang ceritakan bagi senang faham.
Aku tadi waktu angkat takbir tu, Tok Imam angkat takbir tu, aku pun angkat. Lepas Tok Imam angkat, aku pun angkat. Jadi tak boleh angkat awal lah, sebab bila awal tak sah lah kan. Tapi bila mana dia dah angkat, aku pun angkat. Lepas saja aku letak tangan di dada tu, dia macam hilang tau, macam hilang. Dia nampak hitam, bintang-bintang, nampak macam-macam. Hilang lah, macam tak sedap apa tu. Tiba-tiba tahiyat akhir dia kata. Sedar-sedar tahiyat akhir. Kalau hang nak tahu, yang tu lah khusyuk. Oh, kalau yang tu selama ni aku pun dapat. Oh, pernah tak rasa macam tu? Itulah khusyuk. Mana ada? Tu syok sendiri nama dia. Apa dia daripada angkat takbir tiba-tiba tahiyat akhir? Padahal orang sujud dia tak sujud, orang rukuk dia tak rukuk, tiba-tiba tahiyat akhir. Dia kata aku rasa seronok sangat. Itu salah kan Tok Imam. Tok Imam lah baca sedap sangat. Siapa suruh baca sedap sangat? Saya jadi khusyuk, dia kata. Mamun dia tambah sembahyang subuh. Ada orang sembahyang subuh tahiyat akhir 2 kali. Khusyuk sangat tu. Tahiyat akhir 2 kali. Rakaat pertama tahiyat akhir, rakaat kedua tahiyat akhir. Rakaat pertama, oi belum lagi, bangun pula. Ada, mana pernah tak ada, ada. Ada yang tidur, sujud tidur tu. Bangun-bangun maghrib. Ada. Macam-macam jenis. Kalau mengajar budak-budak sembahyang seronok. Dulu saya selalu buat kelas apa nama? Kelas sembahyang dengan budak-budak. Saya ambil budak-budak je. Sebab melentur buluh biar dari rebungnya. Ajar budak-budak. Ada budak tu, kita bila mana mengajar, kita akan bagi satu modul. Dalam tu adalah daripada wuduk sampai ke doa lepas sembahyang ada. Dalam tu dia ada azan. Azan ada, iqamat ada azan. Dalam tu ada azan, kita tak tulislah full. Sebab kita akan tulis yang 2 kali, kita akan tulis 2x dalam kurungan. Betul? 2 kali maksud dia kan? Mai tang budak tu kita suruh baca, lalas kali kita kata siapa nak teh azan. Mai bangun, bila mai bangun dia azan suruh. Kata betul boleh? Boleh. Mai try azan. Pop dia azan. Sedap semua. Sedap-sedap. Tapi tang mana silap? Dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Anak siapa? Upa-upa betul orang kata. Belajar biar berguru. Jangan baca sendiri. Bila baca sendiri jadi gitu. 2 kali tu tak payah sebut. Maksud dia kena ulang 2 kali. Kan? Nanti kalau ada anak-anak belajar di rumah, tolong pantau-pantau lah. Takut-takut dia faham lain. Kita ajar lain, dia faham lain. Sebab tu katakan tadi, kita ambil ringkas lah. Tu baru nombor 1. Tengok nombor 1 tadi, bila mana orang ni kita nampak dia memperbanyakkan ibadat, bagus. Tapi bila mana nampak orang memperbanyakkan ibadat, nombor 1 tolong tekan, tolong sempurnakan ibadat. Tambah kita baca Quran juga. Berapa lama dah baca Quran, berapa hari kita ni tiap-tiap hari baca Quran. Tapi khatam banyak kali, tapi tak pernah satu pun ayat masuk dalam hati. Bila baca tak pernah rasa sedih, bila baca tak pernah rasa seronok, bila baca tak pernah tersentuh pada hati. Maknanya ada something wrong somewhere before that, I don't know. Mesti ada tak kena tu. Kalau orang tu dia baca Quran, tak pun dengar ayat Quran, dia tak rasa apa-apa, tolong cek hati. Takut-takut hati mati. Imam Ghazali kata kalau kamu nak tahu tanda-tanda hati mati, 3. 1, pi ziarah orang mati, tak rasa apa-apa. Yang kedua, semayang, tak rasa apa-apa. Yang ketiga, baca Quran, tak rasa apa-apa. Kalau salah satu ni ada, maknanya 1/3 hati kamu mati. Kalau kita ni kencing manis, dia betis, kaki tu mati bawa. Jadi kena apa? Kena potong. Tapi kalau hati mati 1/3, hati tak ada 1/3. Hati mati. Sebab tu hari ni kita bangun pagi ni, sagi masa kita habis saja kuliah subuh ni, tolong cek. Aku baca Quran punya lama tapi satu pun tak pernah masuk dalam hati, mungkin ada benda tak kena. Lepas ni tolong ubah. Baca Quran sampai tengok makna. Baca Quran tolong tengok apa Allah nak sampaikan. Saya bagi satu tips. Kalau kita ni ada masalah, ni minta doa pada Allah, ya Allah, sekejap lagi aku nak buka Quran. Bagilah tang mana aku buka tu, itu jawapan daripada masalahku. Buka-buka tengok betul. Oi, pasal apa hidupku sempit, pasal apa hidupku susah, pasal apa hidupku ni sentiasa tak macam orang lain. Orang lain kerja macam aku juga, sama kerja tempat. Gaji lebih kurang, pangkat lebih kurang, motor lebih kurang. Lebih kurang. Tapi pasal apa orang tu senang, pasal apa aku tak seronok, pasal apa orang tu bahagia, pasal apa aku tidak. Jawapan dia Allah dah bagi dah. Balik nanti pergi tengok surah Al-Lail, surah malam.
Surah Al-Lail. Ada orang tanya, siapa banyak-banyak benda malam juga masuk nak jadi nama surah? Surah ada 114 ya. Surah dalam Quran ada 114. Maknanya ada 14 perkataan yang hebat Allah jadikan nama surah. Salah satunya malam. Surah malam. Ada yang tanya kenapa malam? Sebab malam ni istimewa. Ramai orang buat lagu pasal malam. Mana ada orang buat lagu pasal siang? Tak ada orang buat lagu pasal siang. Adalah sikit, tapi bukan main. Dia cuma minor. Dia bukan main. Malam mencari mimpi, siang mencari... Siang sikit je, malam yang banyak. Sebab malam tu hebat. Kenapa nak sebut malam hebat? Kalau kita belajar ilmu Quran, dalam Quran Allah akan sebut benda yang hebat selepas dia. Benda yang panjang, pendek. Benda yang besar, kecil. Benda yang lama, singkat. Contoh, Allah sebut mati dulu baru hidup. Allazi khalaqal maut wal haya. Mati dulu baru hidup. Ada pula tempat Allah sebut siang dulu, malam dulu baru siang. Laili wan nahar. Malam dulu siang. Ada yang disebut langit dan bumi. Disebut yang besar dulu baru yang kecil. Disebut malam. Saya bagi satu rahsia. Nanti tolong cek diri kita ataupun orang sebelah rumah. Sebab apa cek orang lain? Sebab kita mana pernah silap. Mana ada kita silap? Tak pernah ada kita silap. Jarang nak jumpa orang saya salah, dia betul. Tobat tak pernah jumpa. Yang ramai dia salah, saya betul. Itu ramai. Mana nak jumpa orang saya salah, ya betul, saya salah. Ni siapa salah ni bergaduh ni? Saya salah, dia betul. Mana ada. Kan? Kadang-kadang bila sebut macam tu orang kata betul lah. Mana ada orang salah, saya lah salah. Tobat tak pernah jumpa orang macam tu. Ni saya buka rahsia pagi ni. Ada 3 sebab kenapa hidup orang tu senang, dan ada 3 sebab kenapa hidup orang tu susah. 3. Saya bagi dulu kenapa sebab hidup susah. Tengok dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai 10. Allah sebut pasal apa hidup orang tu susah. Yang pertama, dia bakhil. Bakhil. Nombor 1, dia ni bakhil. Ustaz, bakhil dengan kedekut tak sama kan? Ya, tak sama. Ada orang kata sama lah bakhil dengan kedekut. Mana sama? Dia kedekut, dia ada air. Ni contoh. Kalau kedekut, dia ada air, tapi dia seorang je boleh minum, orang lain tak boleh. Tu nama dia kedekut. Tapi kalau bakhil, dia ada air, orang lain tak boleh minum, dengan dia tak boleh minum. Tu bakhil. Sebab orang bakhil ni, dia ada harta, dia ada manfaat di atas dunia, tapi dia tak nak kongsi dengan orang. Padahal bila dia kongsi, tu dia punya. Di akhirat dia punya. Tapi dia tak nak. Allah kata sebab apa hidup susah? Nombor 1, dia bakhil. Bakhil sungguh. Jenis tak mau share dengan orang, jenis untuk dia sendiri pun dia tak mau. Nombor 1, bakhil. Nombor 2, dia ni merasa kaya. Manusia yang merasa kaya, orang macam ini confirm hidup susah. Apa contoh-contoh manusia yang merasa kaya? Bukan merasa kaya tu, oi saya banyak duit. Tu bukan. Merasa kaya dimaksudkan di sini, salah satunya adalah orang yang malas berdoa. Orang malas berdoa ni, dia ni merasa kaya. Saya ni tak ada apa nak minta kot. Tadi lepas sembahyang tak berdoa ke? Rasa macam tak ada apa nak minta kot. Takkan lepas-lepas sembahyang langsung tak minta? Saya pernah lah sekali berdoa, tapi doa tu pun cuma, ya Allah, bagilah saya tahu apa saya nak minta. Itu je lah saya doa. Lain tak ada. Dia kata, hang takkan tak ada langsung nak minta? Tak ada. Ada orang macam tu. Kita pun kadang-kadang pelik pasal apa ada orang yang jenis malas berdoa. Habis-habis sembahyang bangun, bubuhlah sikit. Ya Allah, panjangkan umur, murahkan rezeki, selamatkan aku daripada bala bencana. Dah, sudah. Asalkan ada. Habis-habis malas, ya Allah, macam mana semalam, macam itulah hari ni, ya Allah, amin. Dah. Asal ada. Panjang sangat, pendek sikit ada. Ya Allah, macam biasalah, ya Allah, amin. Malaikat kata, hang biasa minta berdoa, macam biasa apa? Mana takut malas sangat, tapi jangan buat. Tapi takut-takut buat, orang tanya, mana belajar doa macam tu? Tu ustaz tu mai kat tempat kami, dia ajar. Tobat, nama aku busuk dah. Kan?
Ada orang macam itu, malas suruh doa. Lepas ni bila mana ada peluang, berdoa. Sebab ada orang kata tak tahu nak minta apa, minta syurga. Sebab kita tak tahu mana satu doa kita yang makbul, mana tahu tang makbul tu kita minta syurga. Tak usah dapat. Sebab tu bila mana setiap kali berdoa, tolong minta syurga. Dan yang ketiga, pasal apa hidup jadi susah? Sebab dia ni orang yang tak suka benda baik. Bila orang buat benda baik, dia nombor satu marah. Dia tak suka. Kita mai buat apa nama konvoy naik motor. Kita kata esok kita ada qiyamul lail, lepas tu kita ada kuliah subuh. Oh, ni malas apa kena mengena motor dengan kuliah subuh? Oh, dia marah nombor satu. Malu kalau kita tak mai, motor pun mai dengar tu. Oh, tepi-tepi tu. Motor pun mai. Kita tak mai saja. Apa kena mengena pula qiyamul lail dengan kita pergi konvoy, kata nak hore-hore, kata nak seronok-seronok, kata nak minum-minum. Ni apa pula tiba-tiba ada qiyamul lail ni? Dia paling marah. Padahal orang bila mana dengar benda baik, patut dia paling seronok. Oh, seronok. Qiyamul lail, bagus. Esok ada apa kuliah subuh? Bagus. Esok ada apa sarapan? Bagus. Esok ada apa kuliah duha? Bagus. Semua bagus benda baik. Tapi dia tak suka. Bila mana ada orang yang tak suka benda baik, jawapannya dia itu hatinya rosak. Bukan mati, rosak. Dia tak suka benda baik. Rosak tu boleh perbaik lagi. Kalau mati tak boleh perbaik dah. Mati tanam lagi. Sebab tu kena hati-hati. Habis tu nak tanya pula, apa sebab hidup jadi senang? Yang senang berlawanan dengan dia. Pasal apa hidup jadi senang? 3 juga. Yang pertama, dia ni manusia yang suka bagi. Pantang orang minta, dia dulu bagi. Kita nak buat kutipan untuk sahabat kita ni, rumahnya terbakar musim banjir. Oh, macam mana musim banjir terbakar? Tak tahulah apa dia buat, tapi terbakar lah rumah dia. Senang cerita lah. Kita nak buat kutipan sikit. Oh, dia baru dengar nak kutipan, dia dulu buat keluar duit. Tapi jenis kita, iya ke rumah dia terbakar? Saya fikir tak? Ya ke rumah terbakar? Semalam aku pergi rumah dia elok lagi, tiba-tiba pagi ni terbakar. Kawan tu kata, lepas hang balik lah terbakar. Rupa-rupa kawan tu tinggal putus rokok kat atas. Isap-isap rokok, sambil-sambil duduk menyembang, duduk letak. Oh, mana rokok tadi? Allah, hilang dah cucur baru. Lah kali yang tu nak. Rumah dijilat api, habis. Cari-cari punca tak tahu sebab apa. Rupa-rupa putus rokok. Jadi kalau kita sini ada isap rokok, berhenti-berhenti lah. Oh, apa-apa ada pesanan di situ. Kalau takut, itu saya tanya orang. Saya kata, depa ni isap rokok tinggal puntung merata. Macam mana nak bagi kesedaran supaya tak tinggal puntung merata? Tu kawan tu kata, nak beri kesedaran supaya puntung tak tinggal merata, cucuh daripada puntung, isap ke depan. Betul juga tu. Bila puntung tak ada, nak faham, tak faham tanya kawan sebelah, lambat nak terjemah balik. Okey, selesai. Itu nombor 1, manusia yang suka bagi. Kalau di sini kita bakal ubah diri jadi orang suka bagi. Orang yang suka bagi rezeki macam air terjun tu. Ini kita nak rezeki macam air terjun, tapi kita nak bagi ke orang lambat macam siput. Bagi laju, rezeki masuk laju. Sebab tu ubah. Hari tu saya duduk dengan Ustaz Allah lupa pula nama dia. Ni yang jambang Bollywood sikit tu apa? Bukan Haslin seorang ni. Amran Yusof. Dia sebut satu ayat yang masa tu saya jadi host, tanyalah ustaz. Saya terdiam dengan ayat tu. Ayat dia bunyi macam ni. Dia kata, macam mana kamu nak dapat nikmat first class, tapi kalau kamu bagi masa dengan Allah yang saki-baki. Hang nak benda nikmat paling hebat, tapi masa dengan Allah bagi yang saki-baki. Macam contoh ambil hak sembahyang. Sembahyang ujung-ujung, tapi doa, ya Allah bagilah aku syurga Firdaus, minta yang nombor 1. Tapi hang sembahyang hak ujung sembahyang. Batu tolong ubah. Nombor 2, pasal apa hidup jadi senang? Yang kedua adalah kerana dia ini orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Takwa ni dia bagus perangai. Dia ni jaga apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Ni takwa. Kita laju lagi. Dan yang ketiga, dia manusia yang suka benda baik. Orang nak buat benda baik, dia adalah nombor 1 paling sokong. Lepas ni kita ubah, jadikan 3 benda tu ada dalam hidup, 3 benda tak elok tu buang jauh-jauh. Baik, yang kedua. Hakim tu kata, yang kedua,
Bila mana kamu duduk di satu tempat, kamu melihat manusia sedang sibuk mencari salah orang, maka waktu itu kamu fikirkanlah di mana salah kamu. Kamu duduk di satu tempat, melihat orang bersembang, dia tu salah macam ni, dia tu salah macam ni, buka air orang, cerita pasal orang. Orang nampak, kita nampak orang tu buat benda tu. Dalam masa yang sama kita fikir, di mana salah aku? Sebab itu, kalau kadang-kadang ada orang tanya pasal anak degil, pasal anak degil, saya ni bila orang tanya bab anak, bab isteri, bab suami, saya ni tahulah sikit, tapi nak jawab lebih-lebih tu tak berani, sebab kita belum lagi praktikal, kita cuma teori. Belum. Tapi kita nak jawab lebih, kita pun tak berani. Sebab tu guru saya pesan dulu, dia kata entah kalau mengajar tapi tak kahwin lagi, satu kekurangan, dia kata. Bila dah mengajar baru faham. Rupa-rupa bab munakahat tak boleh cerita. Sebab lagi orang akan kata, dia pun tak kahwin lagi, cerita apa dia tu? Dia pun belum praktikal, dia cerita apa dia? Tu cara orang mengumpat ustaz. Mana ada mengumpat ustaz suara jenis kecil-kecil? Tak ada. Dia pun tak kahwin lagi, mana? Apa? Tak ada. Dia jenis, dia pun tak kahwin lagi. Dia pun belum. Dia jenis tu. Tu style-style dia. Style-style mengumpat orang. Nak belajar mengumpat boleh. Nanti saya buat kelas. Kan? Betul sungguh. Mengumpat dia kena ada cara. Sebab tu abang-abang, kakak-kakak, kalau nampak 3 tanda ini pada orang, maknanya dia nak ajak mengumpat. Satu, orang Kedah panggil dia kelui. Tahu kelui? Tu tanda nombor 1. Dia buat tu je, dia nak cerita lah tu benda-benda yang tak boleh cerita dengan orang lain. Mana ada orang mengumpat kuat-kuat? Tu, pakai hello. Oi, anak tahu tu kawan kita. Mana ada? Dia, anak tahu. Anak tahu. Lepas tu, mengikut psikologi, orang yang nak cakap benda tak elok, dia akan menutup mulutnya sebelah kiri. Lepas tu dia akan turunkan nada suara dia. Anak tahu lah. Kalau dia sebut je macam tu, katakan dia, aku tak nak. Han nak cerita, pergi cerita dengan orang lain. Dengan aku tak nak. Kita ni jenis suka. Han nak cerita apa? Aku nak cerita benda baik pasal kawan kita. Malah dengar benda baik. Aku nak cerita pasal benda buruk kawan kita. Sat, aku bancuh melo. Bancuh melo. Oi, kalau cerita benda baik, dia suruh balik. Kalau cerita benda tak elok, oi, bawa keluar makanan. Sebab seronok. Han nampak orang cerita benda buruk pasal orang lain. Waktu tu Han fikir, di mana salah kita? Orang tanya pasal apa anak saya ni dia degil. Jawapan dia, jangan salahkan orang. Anak kita tu, tahun lepas bawa balik keputusan SPM. Mana tahu kau ada anak SPM ke sini. Bawa balik keputusan SPM. Kita tengok keputusan. Mai mak tengok keputusan. Mai sini. Balik cepat sangat masuk bilik tu, macam dapat tak kena tu sini. Kita pun ambil tengok. Oi. Ni apa ni? Yang belajar ke tak belajar? Mana A ni? Kat mana? Belakang ke depan dia letak A? Atas ke bawah? Tak ada pun. Oi, tak ada langsung ni. Macam mana belajar ni? Secara normalnya kita akan sebut, ni mesti pengaruh kawan ni tak belajar ni. Tak pun kita akan sebut, ni mesti hampir sekolah tak belajar ni. Tak pun, ni mesti cikgu tak pandai ajar ni. Cikgu juga salah. Ni mesti ni tu saya malas tu hantar sekolah tu. Dulu nak hantar sekolah lain, ayah suruh hantar situ. Ni mesti cikgu tak pandai ajar. Cikgu salah. Tapi berbeza dengan mak kepada Sufyan As-Sauri. Kenal Sufyan As-Sauri? Popular nama tu. Sufyan As-Sauri bila mana dia balik daripada belajar, mak dia akan tanya, wahai Sufyan, daripada 10 benda kamu belajar pada hari ni, berapa yang menyebabkan kamu ingat pada Allah? Daripada 10 benda kamu belajar pada hari ni, berapa yang menyebabkan kamu jauh daripada Allah? Lepas tu mak dia kata, kalau ada satu benda yang kamu belajar pada hari ni menyebabkan kamu jauh pada Allah, mak nak cek balik apa mak bagi kamu makan. Dia tak kata mak nak cek balik apa cikgu ajar kamu. Tak ada. Dia tak kata mak nak cek balik apa girlfriend kamu hasut kamu. Tak ada. Tapi dia sebut mak nak cek balik apa mak bagi kamu makan. Tu baru betul. Kita marah anak kita, pasal apa anak saya degil? Tak payah marah dia dulu. Pergi tanya dulu, apa aku buat sampai dia jadi degil?
Kadang-kadang masa untuk anak tak bagi, kadang-kadang masa untuk family tak ada, kadang-kadang tak pernah tanya apa masalah dia. Dia nak mengadu kat siapa? Lah kali dia mengadu kat Facebook lah. Hari ni saya bosan. Tulis kat Facebook. Lah kali kawan nampak, oh dia bosan, dia pun komen, jomlah saya teman. Kawan tu pula perempuan, dia tengah kesunyian, dia pun kata, okey boleh. Sudah. Lah kali rosak. Punca, rupa-rupa salah satu punca kita. Cek balik. Sebab tu suatu hari ada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar suatu hari dia tanya kepada Salman Al-Farisi. Dia tanya kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman, aku ada benda nak tanya. Apa dia? Sayyidina Umar kata, aku nak tanyalah. Jawab jujur lah kan. Aku nak tanya, ada tak apa-apa benda kamu nak tegur pada aku? Ui, agak-agak kalau bos kita tanya, Mat, nak ada apa bos? Nak bagi bonus ke? Tak, sini. Nak tanya sikit lah, jawab jujur lah kan. Ada tak apa-apa nak tegur saya? Tobat kita tak tegur. Kita akan kata, tak ada apa, bos baik, semua elok. Mana ada apa, tak ada langsung benda nak tegur kan. Memang semua okey, TikTok, Tapi kalau bos tu tanya 2 kali, dan cuma bagi tahu, ada tak apa-apa nak tegur? Jujur je, jujur. Bagi tahu ya. Agak-agak kali kedua tu kita akan tegur tak? Kita akan sebut, saya ada benda nak tegur. Pak, kita cerita. Sama juga kita kalau hidup suami isteri. Cuba kita hak suami tanya pada kita punya isteri. Isteri tanya, Yang, ya bang, ada tak apa-apa nak tegur kat abang sepanjang 60 tahun kita kahwin? 60 tahun baru tanya. Oi, umur pun subsidi lagi 5 tahun baru nak tanya. Dia kata, ada tak apa-apa nak tegur? Isteri kata, tak ada apa, abang semua elok. Marah pun tak, tengking pun tak, komplain pun tak, semayang pun tak, abang semua elok. Tak ada apa nak tegur, tak ada. Tapi kalau dia tanya 2 kali, ada tak apa-apa nak tegur? Tolong tegur, ada tak apa-apa nak tegur? Lah kali dia tegur, dia bawa keluar buku nota tebal tu. Inilah teguran untuk abang sepanjang 60 tahun kahwin. Dia buka tu, tanya. Sebab orang yang paling tahu diri kita, pasangan kita. Dan satu benda nak dipesan, jangan biasakan diri membuka aib orang. Kerana kalau Allah buka aib kita, macam mana nak cover? Kita tak usah fikir benda-benda besar. Macam mana kalau orang tahu benda aku buat besar ni? Malu ni. Tak payah tu. Cuba fikir. Suatu hari kita punya tempat kerja buat hari family. Ada ke hari family? Ada. Jabatan ada buat hari family? Ada. Dia bawa semua family datang macam tu. Tiba-tiba suatu hari kita buat hari family. Jemput mai semua. Makan. Tiba-tiba kawan kita ni jenis nakal. Kawan kita nakal. Memang kita banyak kawan-kawan nakal. Biasa tu. Kawan kita nakal. Dia tak ambil anak kita umur 6 tahun. Dia angkat. Ni anak hang ni. 6 tahun. Ringan tu 2 kilo. 2 kilo. Ringan tu. Sembang. Lalah kali dia tanya kat anak kita. Aiman, pakcik nak tanya sikit Jangan cakap kuat-kuat. Tu yang pakai baju merah tu ayah Aiman kan? Ayah. Nak tanyalah kan, kalau kat tempat kerja ayah Aiman paling segak. Baju kot, seluar iron, kasut kulit setrika. Segak. Kalau kat rumah ayah Aiman pakai apa? Aiman pun kata, kalau kat rumah apa pun tak pakai. Agak-agak kita malu. Agak-agak tukar tempat kerja tak minggu depan? Tukar tempat kerja sebab malu. Fikir balik, itu baru anak cerita satu benda. Kalau Allah buka aib macam mana? Sebab tu manusia ni dia hidup di atas dunia, dia hebat sebab Allah tutup aib je. Kalau Allah buka aib, takkan ada pujian di atas dunia. Semua memikirkan macam mana aku nak tutup aib aku. Jadi bila mana Allah dah tutup, jangan pergi buka aib orang. Simpan. Okey? Sebab aib ni dia ada 2. Satu aib yang kita tahu, orang tu tahu. Yang kedua aib, kita tak tahu, orang tu tahu.
Apa contoh aib yang kita tahu orang tu tahu? Kita ada satu rahsia besar, tapi kita nak cerita ke orang. Kita pergi cari siapa yang aku boleh cerita. Saya pesan, kalau kita ni ada benda rahsia besar nak cerita pada orang, tolong cari orang yang betul, tepat dan diyakini. Jangan pergi cerita ke siapa-siapa. Pergi jumpa orang ni, aku ada rahsia nak cerita ni. Pergi cerita, bahaya. Sebab nak cerita, pastikan orang itu sampai pada darjat sahabat. Darjat sahabat tu maksudnya kita boleh panggil dia sahabat. Jangan kawan. Sebab kawan ni, dia waktu kita baik, dia baik. Waktu kita bergaduh dengan dia, dia akan buka segala cerita yang pasal kita. Sebab tu berhati-hati sekali dengan musuh, tetapi berhati-hati 1000 kali dengan kawan. Berhati-hati sekali dengan musuh sebab dia musuh. Kita tahu dia jahat, kita takkan bagi apa-apa ke dia. Tapi kalau kita bercerita pada kawan, bila bergaduh, dia akan buka satu persatu. Yang kedua, aib kita tak tahu orang tu tahu. Pagi tadi subuh pergi mandi dalam bilik ayak, sorang-sorang pukul 4 pagi mandi. Lah kali jatuh tersepak sabun, kasut licin tersepak, jatuh terlentang, tercabut habis kain tolak. Kawan tu nampak, ya Allah, jatuh pula tu. Astaghfirullahalazim. Aib tu. Tapi kita tak tahu orang tu nampak. Kita yang nampak ni, jangan pergi cerita kat orang. Entah tadi aku nampak dia jatuh bilik air. Oh no. Kawan tu mai nak sembahyang subuh, semua tengok dia. Tak sakit apa pun. Kawan tu sakit apa? Tadi bukan jatuh bilik air ke? Oh. Malu tak kawan tu? Malu. Siapa yang cerita tu, besar dosa dia. Selagi mana hang tak minta maaf pada dia, sampai bila-bila hang akan jadi orang yang berdosa dengan dia. Orang yang buka aib orang, memalukan orang tu, dia termasuk dalam beberapa golongan yang muflis di akhirat. Nampak kecil, padahal termasuk sebab dalam kategori menganiaya si fulan. Tolong hati-hati. Baik. Aiman. Ui, rambut. Macam ekor ikan merah tu. Okey. Kat mana tadi? Yang kedua tadi berkenaan dengan aib. Sayyidina Umar dia tanya, ada tak apa-apa nak tegur? Kita sikit lagi kita habis kan? Sebab kalau pagi-pagi ni, my time lapak ni, kopiah nampak macam silmak. Dia kata ada apa dah nak tegur? Dia kata ada dua. Dua ni aja nak tegur. Yang pertama, tuan makan 2 lauk. Yang kedua, tuan pakai 2 baju. Nampak macam tak zuhud, dia kata. Last sekali, ubah tu. Makan sikitkan lauk, pakai hanya satu baju. Berubah. Bukan nak cerita pasal baju, nak cerita makan. Tapi, dia khalifah Sayyidina Umar. Tapi dia pun tanya, ada tak apa-apa nak tegur? Kita hak buat jahat tak habis-habis. Tak nak tanya pada orang. Ada tak apa-apa nak tegur? Tak pernah. Dah kali bila orang tegur, marah pula. Ada tak apa-apa nak tegur? Macam ni. Ai. Aku suruh tegur, bukan marah. Bukan marah, ni bagi tahu. Ni macam marah. Oh, marah pula. Padahal tadi dia yang minta, lala sekali dia pula marah. Ada orang macam ni. Sebab tu kita ni tolong jadi orang baik. Apa makna orang baik? Kata Qadi Fudail bin Iyad. Qadi Fudail bin Iyad kata, manusia baik itu ada 4. 4 tanda. Kalau pagi ni kita ada 4 tanda tu, maknanya kita baik. Kalau kamu nak panggil orang tu baik, pastikan dia ada 4 tanda ni. Dan kalau kamu nak kata diri kamu baik, pastikan kamu ada 4 tanda ni. Apa tanda itu? Yang pertama, dia ada takut pada hati. Yang kedua, dia ada benar pada lisan. Yang ketiga, dia ada baik pada anggota. Dan yang keempat, dia ni adalah manusia yang selalu menasihati dan ingin dinasihati. Itu tanda manusia baik. Kalau kita ni jenis suka nasihat orang, tapi bila orang nasihat kita tak boleh terima, jawapannya, kamu belum lagi orang baik. Sebab tu kena berhati-hati. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, kata hakim ini, bila mana kamu duduk di satu tempat, kamu melihat manusia sedang sibuk memperbaiki zahir, maka kamu sibukkanlah diri kamu memperbaiki batin. Apa makna memperbaiki zahir, memperbaiki batin? Kamu tengok orang duk cantikkan pakaian, maka kamu cantikkanlah akhlak kamu. Sebab ramai manusia yang dia ni duk sibuk mencantikkan wajah, mencantikkan pakaian, tapi akhlak buruk. Tengok pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad
kalau imbas balik dalam peristiwa hijrah, Nabi Muhammad daripada kota Mekah ke kota Madinah, sampai di kota Madinah, ingat tak bila mana sampai di kota Madinah, ada seorang hamba Allah ni, nama dia Abdullah bin Salam. Ada lain sebut Abdullah bin Salim, lebih kurang Abdullah bin Salam. Dia ni sebelum Nabi Muhammad sampai, ada orang bising-bising kata, tak lama lagi Muhammad nak datang sini, jadi jangan percaya kat dia. Dia bohong, dia bawa cerita dongeng, dia bukan betul. Orang duk bising-bising. Abdullah bin Salam ni dia bukan Islam, dia adalah pendeta dalam Yahudi, tapi dia alim kitab Taurat dan dia tahu ciri-ciri Rasulullah. Bila mana Nabi Muhammad nak sampai, kawan tu bising-bising, dia kata, aku tak mau dengar apa yang kamu cakap selagi mana aku tak tengok siapa dia Muhammad, aku tak jumpa, aku tak dengar apa yang dia cakap. Aku tak akan percaya apa kamu cakap. Dia bukan Islam, tapi dia pegang dengan satu ayat, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Bila datang satu orang bawa berita pada kamu, siasat. Ni kita bila datang orang bawa berita, percaya terus. Tolonglah siasat apa berita orang bawa. Mai buka grup WhatsApp geng-geng motor KKP apa? Apa? KKPR apa? KKR. Geng-geng motor KKR buka. Oi, kawan kita tu. Allah, dia jadi macam ni, dia ditimpa musibah. Innalillah. Sebar. Padahal kawan tu sihat walafiat kat rumah. Tu yang jadi ada seorang ustaz 3 kali mati tu. Ustaz tu baru masuk hospital, mereka kata ustaz ni dah meninggal dunia. Orang dah sebar gambar dah hitam putih lah. Doakan sahabat kita meninggal. Lah kali tepo-tepo orang hantar pula, ustaz ni tengah tenat. Orang tenat dulu baru meninggal. Ni meninggal dulu baru tenat. Ni dah ajaib. Lah kali sebar pula kata, oh ni baru betul-betul meninggal. Sebar sekali lagi hitam putih gambar. Kali ketiga pun meninggal betul. Rupa-rupa dicek kali ketiga tu kenapa meninggal betul, rupa-rupa terkejut baca berita sendiri. Hoi, siasat dulu apa sebab. Siasat dulu tengok apa-apa datang. Orang bawa cerita pada kita apa-apa pun, di tempat kerja tambah-tambah ramai orang bawa cerita. Kawan tu dia tak suka kan hang tau. Tadi di kedai makan di KP bawah tu, dia duk kutuk hang tu, tak ada kulit tu, isi semua dia kutuk. Depan orang dia kutuk, noh dia bagi. Dia kata hang ni mulut banyak. Tak ada satu je. Dia kata hang ni jenis cakap lepas. Mana ada. Dia jenis dia kata hang ni suka kacau anak-anak dara orang. Mana ada. Dia kata macam tu, kata macam tu. Kita pun tanpa ada usul periksa, terus percaya pada kawan tu. Tak pasal-pasal bergaduh berdua. Cuba pergi selidik apa-apa berita sampai. Abdullah bin Salam, dia kata aku nak tengok siapa dia Muhammad, baru percaya. Bila Nabi Muhammad sampai, dia duduk tengok. Nabi Muhammad datang, orang tola'al badru alaina. Dia tengok Nabi Muhammad turun daripada tunggangan. Dia tengok berbunga-bunga hati. Dia kata aku tak pernah tengok manusia sesopan ini turun pada tunggangan. Dia tengok Nabi Muhammad turun pada tunggangan penuh akhlak sopan. Dia kata aku tak pernah tengok manusia sesopan ini turun pada tunggangan. Jatuh cinta Abdullah bin Salam. Saya tanya pada abang-abang, kakak-kakak, kita bawa motor dah 60 tahun, berapa ramai orang jatuh cinta tengok kita naik motor? Ni motor. Masa semayang tu dia semayang punya khusyuk. Berakhlak sungguh. Dengar kuliah berakhlak sungguh. Dapat motor, handle motor, dapat throttle motor, pulas, hilang akhlak. Kereta dengan motor, kalau nak tahu komponen paling mahal, signal. Sebab ramai orang beli motor, signal dia tak beli. Ramai orang beli kereta, signal dia tak beli. Sebab masa beli tu, ingat tak masa beli kereta tu, kan ejen kereta tu kan dia ada sebut kan masa beli kan, tuan beli kereta ni signal nak masuk sekali tak? Signal tak payahlah, signal mahal kan, tak payah. Betul tak kan? Kan betul kan? Dia tanya tak masa beli kereta? Dia tanya kan? Mana ada dia tanya? Mana ada dia tanya signal nak include sekali tak? Tak ada. Saya perli sebab ramai orang bawa kereta, signal tak bagi kan? Bawa kereta ni kiri ke kanan? Kiri ke kanan? Kanan. Oh, masuk. Signal tak bagi tadi masuk. Oh, lupa. Dah masuk baru bagi. Pelik sungguh. Mana ada.
Tolonglah jadi orang berakhlak sikit. Turun pada tunggangan, jatuh cinta. Lalah kali bila mai depan sikit, berdiri sikit tempat tinggi, Nabi Muhammad kata, Ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wa silul arham, wa sallu bil lail, wa nasun niyam, tadkhulu jannata bisalam. Apa dia tu? Ni, Nabi Muhammad kata, wahai manusia, sebarkan salam bagi orang makan, sambung silaturahim, dan solat malam tak kala orang lain sedang tidur. Kalau kamu buat 4 benda ini, masuk syurga lah kamu dalam keadaan sejahtera. Poin dekat sini, saya bawa cerita panjang daripada 6.30 sampai 7.24. Saya cuma nak cerita yang tu ya. Pada abah-abah hari ni, datang kita berkumpul, nak masuk syurga sama-sama. Kita setiap kali ride pergi mana-mana, 4 benda tu jangan tinggal. Nombor 1, salam. Salam ni makna dia memberikan sejahtera, ucap sejahtera kepada orang yang datang semua. Janganlah bila jumpa tu, oi. Apa? Lagi anjing main ni. Bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa pak salam. Tapi sekarang tak boleh. Assalamualaikum. Bagi salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, bagi orang makan. Jumpa ramai-ramai macam ni, tak usahlah bila duduk di kedai makan, berhenti kedai-kedai mana makan tu, selagi mana kawan tak bangun bayar, kita duduk diam. Mereka ni tak mau belanja aku ke? Tak ada siapa-siapa nak belanja ke hari ni? Tanya. Apa salah kita pi bangun, bawa duit, pi bayar senyap-senyap? Tuan, meja nombor 40, meja nombor 40. Semua sekali ke? Semua sekali. Berapa? RM64. RM70, RM4 simpan, baki. Apa pula baki RM4? RM6. RM6 baki simpan. Ambil. Bangun senyap-senyap, pergi balik tempat duduk, dah buat-buat senyap. Kawan-kawan nak pergi bayar, dah dibayar meja tu. Siapa bayar? Tu kawan tu. Dia, waktu kita belanja orang, waktu paling seronok adalah bila mana kita tengok muka orang, bersyukur bila mana makanannya sudah dibayar. Macam, Allah menyesal, ambil sikit. Dia mesti rasa macam, Allah. Waktu tu kita macam, bahagianya tengok. Tapi yang ramai buat, bangun senyap-senyap, pergi bayar dia seorang. Bangun senyap-senyap, pergi bayar. Tuan, meja nombor 4. Semua sekali. Shh. Tu aja. Makan apa? Tak makan. Minum je. Air apa? Air kosong. Air kosong tak payah bayar. Allahu Akbar. Sujud syukur depan kaunter. Punya seronok ayat tu tak payah bayar. Yang tu nak syurga tu. Punya kedekut yang amat. Bila doa, ya Allah bagilah syurga. Tak payah. Kan apa salah bila kita bagi orang makan nombor 2 ni? Kita laju sikit. Tak sedap. 7.5 tu. Sedap tak? Sejam dah kita bercakap. Tak sedap kan? Memang sebab saya bercakap. Tak sedap. Tapi sebab kata tadi kan, kita berani sampai 7.5 sebab tadi kata kan. Ikutlah kata sampai bila. Saya cadang pukul 1 sebab nak balik pukul 1 kan. Kan? Tak adalah kita nak berhenti, kita sampai ujung lah. Kan? Dan tadi pula yang nombor 3 dia, sambung silaturahim. Saya bila dengar malam tadi, ni program apa ni? Ni kita bikers. Lepas tu kita ramai-ramai, kita ada buat ni, saya kata subhanallah. Kan? Padahal kita bukan family. Ada yang family kat sini? Tak ada kan? Semua kawan-kawan je. Tapi boleh duduk, tidur sebantai, makan sepinggan, minum air secawan. Buat sama-sama, boleh duduk sini kumpul-kumpul. Bukan senang. Melupakan sebentar kesibukan kota, datang ke sini hanya bertemankan dengan nyamuk-nyamuk dan lalat. Tapi boleh datang duduk bersama, duduk seronok-seronok. Lepas ni pergi ke mana lepas ni? Apa dia? Pergi jogging. Jogging. PKP lemak banyak naik. Kan? Jogging. Nanti kalau ada ride mana-mana main setia alam, bagi tahulah. Kan? Saya bawa makan kambing bakar. Tapi minta lah time datang tu saya tak ada. Kalau ramai macam ni boleh tahan juga ni. Time-time nak datang tu senyap-senyap lah je ramai-ramai. Nak PM seorang-seorang lah kalau boleh kan. Kita bahagi-bahagi sehari seorang. Okay. Kan? TO dah dibancuh, jadi kita ambil masa lah untuk kita landing sekejap lagi. Baik tuan-tuan, sebentar lagi kita akan landing. Jadi berhati-hati, sedia-sedialah ya. Okay, baik. Dan yang nombor 4 tadi sambung silaturahim. Dan yang nombor 4, solatlah di malam hari tak kalau orang lain sedang tidur. Solat malam. Bila solat malam jangan doa untuk kita saja, doa untuk orang lain.
Ya Allah, sahabat aku tu, dia waktu PKP tadi duit banyak habis, bagilah dia dapat rezeki balik. Ya Allah, amin. Sebab di antara doa yang tak pernah dilupakan oleh Allah adalah doa seorang sahabat kepada sahabat yang lain, sesama muslim ataupun tidak. Dia mendoakan dalam keadaan orang lain tu tidak tahu. Orang tak tahu, dia doakan kepada sahabat dia dalam keadaan orang tu tak tahu. Mudah-mudahan untuk dia juga macam itulah juga. Dan sebut tentang akhlak tadi, kita penutup lah. Yang lagi 3 tu saya sebut sekali lalu. Yang nombor 3 tadi, akhlak. Orang lain sibuk memperbaiki zahir, maka kamu sibuk memperbaiki batin. Saya teringat Imam Malik, dia pernah sebut, dia bagi satu kiasan yang menyebabkan anak murid dia di bawah semua berfikir, apa Tuan Imam Malik sebut ni? Imam Malik kata, kalau kamu nak jadi manusianya rare, tahu rare? Rare tu makna dia lain pada lain, payah nak jumpa orang ni istimewa, rare. Kan? Macam motor tu rare tu, warna dia macam-macam color tu. Hijau ada, putih ada, merah ada. Dia punya belakang warna kuning. Kan? Oh, motor siapa tu? Macam-macam color bubuk, saya rasa dia confused tu. Dia dah buat solat istiqarah tu. Kan? Tak ada lah. Itu warna Italian tu. Kan? Warna spaghetti bolognese. Kan? Dia kata, melawak ya, takut lagi dia marah aku pula. Abang punya tak? Bukan, ha? Bukan. Ha? Betul? 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 Bukan. Minta-minta dia tak ada sini lah. Kan? Imam Malik sebut, Imam Malik kata, 4 benda kalau kamu nak jadi manusia yang lain pada lain. Nombor 1, kamu mesti ada kenderaan yang tangkas. Orang duduk bawah tu kuda laju. Aduh, mesti ada kuda laju. Betul lah, mesti ada kuda laju. Yang kedua, mesti ada lampu yang menerangi. Mesti rumah mewah. Aduh. Yang ketiga, mesti ada pakaian yang cantik. Oi, baju segak. Betul. Yang keempat, mesti ada rumah yang luas lapang. Bila ditanya pada Imam Malik, apa makna 4 benda tu? Imam Malik kata, yang pertama, mesti ada kenderaan yang tangkas. Maknanya, akal yang cerdik. Nak tengok manusia akal cerdik senang ya? Tengok, dia itu buat benda basic dalam hidup dia, betul atau tidak? Benda basic ni senang. Tengok dia masuk tandas, dia pandai tak cuci balik tandas. Dia masuk tu nak segak tandas tu, dia keluar pun seperti mana dia nak masuk balik. Ni orang berakal. Ni kita jenis masuk tinggal macam itu ya. Ha. Ni manusia berfikir. Nombor 2, lampu yang menerangi. Makna dia ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, mesti ada pakaian yang cantik. Maknanya akhlak baik. Dan yang keempat, mesti ada rumah yang luas lapang. Maknanya kesabaran yang cukup tinggi. Kita nak fokus nombor 3, akhlak baik. Tuan-tuan, kalau orang tu segak macam mana sekalipun, tapi akhlak buruk, orang tak mau. Muka cantik, ya Allah, hai, semua elok. Tapi pergi jumpa orang kentut sana sini, agak-agak orang nak ambil jadi calon isteri. Ha? Sebab tu dulu kita tak tahu, tapi lama-lama kita tahu. Sebab tu bila mana orang dulu-dulu, mak dia tu, bila mana orang datang nak ambil anak dia merisik ke meminang ke, dia suruh yang nak dipinang tu pergi hantar air. Kita kata, siapa saya pergi hantar? Mak lah pergi hantar. Hang lah pergi hantar. Apa pula mak hantar? Mak bukan orang nak dah. Hang tu pergi hantar. Dia pergi hantar. Pasal apa dia pergi hantar? Sebab bila pergi hantar, bawa pula dulang, dia nak tengok macam mana orang tu dia tolong hidang, dia datang elok. Cuba bayang, tiba-tiba hidang air, letak dah elok, nak bangun-bangun pergi ke dapur terkentut. Gagak macam mana? Kita kata, oi, makna ada, benda tu bukan boleh kontrol. Saya ada penyakit buah pinggang, tak boleh kontrol. Tiba-tiba jadi, habis. Sebab tu jangan main-main. Ada kita di sini yang perasaan bagus, tapi jenis orang yang dengan orang lain jahat sungguh perangai. Semayang tak tinggal, Quran tak pernah tinggal, ibadat punya banyak, tapi akhlak dengan manusia dialah paling buruk. Buruk sungguh perangai. Sebab tu ubah. Kita sebut sekali lalu je sebagai penutup, akhlak itu boleh dinilai pada 3 tempat. Kalau 3 tempat ini baik, maknanya boleh dipanggil orang itu sebagai dia adalah manusia yang husnul khuluq. Akhlaknya sangat baik. Nombor 1, dia ini wajahnya ceria. Nabi Muhammad wajah sururi.
wajahnya menggembirakan. Bila orang tengok muka Nabi Muhammad jadi gembira. Kita, muka kita orang suka tengok. Tanya soalan tu ya. Orang suka tak tengok muka aku? Bila kita duduk dengan orang, orang lari. Bila kita datang, orang pergi jauh. Kadang-kadang kita cermin, muka kita di cermin, kita pun tak berkenan tengok. Si kamu, dia ni lagi. Tak ada muka lain ke? Muka lain pun muka hang lah. Dia pun tak berkenan tengok. Sebab tu tadi, bila ambil air wudu, baca doa tu dan ambil 3 kali air selawat. Ya Allah, bagilah wajah ni menceriakan, wajah ni menggembirakan, wajah ni disukai bila mana orang lain tengok. Wajah nak disukai bukan syarat handsome. Wajah disukai syarat dia rajin senyum. Belajarlah senyum. Ini tak pernah senyum. Tanya dia, abang, last senyum bila? Dia kata last senyum last senyum waktu tahun 1943 rasa senyum. Ni 2020 bang. Last senyum 1943. Maknanya berapa puluh tahun dia tak pernah senyum. Tu yang jantung tu sumbat. Payah. Yang kedua, nak tengok akhlak daripada lidah. Ingat, nak bercakap pastikan benda baik-baik. Kalau tak ada benda baik nak cakap, diam. Manusia yang hebat adalah manusia yang berfikir dahulu sebelum cakap, supaya apa dia cakap itu jadi baik. Dan nombor 3, akhlak itu boleh dilihat daripada tingkah laku, daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Pastikan akhlak itu baik. Dan yang lagi 3 kata hakim tadi, bila mana kamu duduk di satu tempat, kamu melihat manusia sedang sibuk mencari dunia, maka kamu sibuklah fikirkan apa bekal nak dibawa untuk akhirat. Yang ke-5, bila mana kamu sibuk melihat manusia sedang sibuk memperbaiki yang sunat, memperbanyakkan sunat, maka kamu selesaikan apa wajib yang tertangguh. Dan yang ke-6, bila mana kamu melihat manusia sedang sibuk mencari redha makhluk, maka kamu sibukkanlah diri kamu mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang timing tu cantik, timing tu cantik. Ya? Jadi mudah-mudahan apa yang diperdengarkan pada hari ini sebagai manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk semua yang bercakap juga yang mendengar, mudah-mudahan dapat sesuatu manfaat. Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan punya perjalanan pada kali ini menjadi perjalanan yang paling indah dan menjadikan silaturahim makin terjalin, hubungan makin akrab, dan dapatlah jadikan hubungan ini sampai ke syurga insya-Allah, daripada motor sampai ke syurga. Jadi mudah-mudahan berhati-hatilah ketika mana memandu. Pastikan nak start motor, kunci buka, dan nombor 1 gear 1, naik satu-satu gear, jangan sampai 6 terus ya, satu-satu gear. Sebab biasalah kan kita ni kadang-kadang kelang kabut, start motor terus nak masuk gear 6, mana boleh. Dia kena daripada 1 sampai ke 6. Yang tak ada gear 6 jangan cari gear 6 lah. Takut-takut tak ada. Kalau Legenda 4 je, kalau 125 rasa 5, kalau RS ada 6 kan. Saya naik RS juga. Saya naik RS warna merah, nombor plat Penang. Ada agak motor sebiji tapi tak ada kawan nak ride. Sajalah sebut, sajalah kata kan. Sajalah cerita kan. Sajalah cerita. Kena pergi kursus tu ke? Ha? Kena pergi tak ada. Okay. Ha? Tapi saya tak ada B full, boleh? Boleh tak? RS bukan B full Bukan. B2. Okey. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Ya Allah, jika ada di tempat ini yang sakit, kau sembuhkanlah. Jika ada yang berhutang, kau langsaikanlah. Jika ada yang bergaduh, kau damaikanlah. Jika ada yang bermasalah, kau bantulah ya Allah. Satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabaraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan tuan-tuan, nanti kita ada upload video kita ceramah ni dalam YouTube, boleh mana ada follow YouTube, subscribe, Shishoripis subscribe apa? Shishoribe apa? Ikutlah, subscribe boleh tengoklah. Simply Dakwah SIMPLY DAQWAH, insya-Allah.
dan juga ada Instagram, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nak tengok sekali lain kan, takut terlupa apa-apa poin tadi nak tengok, boleh tengok di situ. Baik, insya-Allah. Mudah-mudahan berjumpa lagi. Sekian, minta maaf ada salah silap daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau tak ada rambut daripada ujung kepala sampai ujung kaki, insya-Allah mudah-mudahan berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi